hadis ni kalau dalam bahasa disebut cerita atau berita. Dua cerita, dua berita. Kalau cerita benda yang mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau berita memang dia betul-betul ada lah, news, berita kan. Telah berlaku satu kejadian di mana seorang dot menyundul seorang pelajar senior mati. Itu berita kan. Memang terjadi, itu memang ada, memang berlaku benda tu, ada pula video dia. Kalau cerita, itu dia cerita Pak Gaduh pun. Dia cerita Tiga Abdul. Betul ke terjadi kisah Tiga Abdul tu? Mengikut kata penulis cerita orang tua-tua. Orang tua-tua zaman 1001 malam. Entah ya atau tidak cerita tu ada. Kadang-kadang dia reka cerita tu sebagai halua telinga untuk anak-anak sebelum tidur kan, buat ubat tidur kan. Cerita tak habis cerita tengah-tengah anak-anak tidur dah. Mak ayah pun senyum je. Anak tidur dia, kita buat cerita dah lah. Jadi mak cerita, anak dengar bila mak tak pandai bercerita. Anak pun dengar khusyuk dengan tu pun dah lelap je. Dah mula bunyi burung. Mak ayah pun senyum, dia tepi katil. Oh dah tu bang, besok punya terbantuk hasrat suci si bapa. Itu cerita. Jadi hadis ini kalau diterjemah sini kata dua hadis mengenai mengenai kejadian yang akan berlaku. Mana hadis benda yang akan berlaku bukan waktu itu, akan berlaku nanti. Dia tak disebut sini. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antizrul akhar. Kata Huzaifah bin Yaman, sesungguhnya aku telah melihat salah satu daripada keduanya, sedangkan aku menanti yang lagi satu. Ini dua hadis ni. Satu Huzaifah kata dah nampak, dah tengok. Satu lagi Huzaifah kata dia sedang menunggu benda tu akan berlaku. Nampak? Aku ni tak tahulah, satu kita tengok ni satu-satu. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jazri qulubi rijal. Nabi menceritakan, Rasulullah memberitahu bahawasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertipu. Jadi Nabi menceritakan kepada para sahabat bahawasanya amanah ini turun kepada lubuk hati orang-orang yang tertentu. Mana tu? Maksudnya amanah diberikan kepada orang yang tertentu. Padahal ini tak semua orang dia dapat tanggungjawab sebagai padahal pengurusi surau. Ada pengurusi surau tu semua orang. Pencalonan ada tiga terpilih. Tak, mesti satu yang seorang akan terpilih yang dapat undi tertinggi. Adalah. Jadi tertentulah, bukan semua orang. Pengurusi ke, setiausaha ke, pendahari ke, ahli tanggusa pun kalau nak pakai 10 orang, pencalonan sampai 20-25, takkan nak ambil semua. Cuma nak pakai 10 je. Jadi orang tertentu saja yang dapat. Kan? Macam jawatan wakil rakyat. Begitu juga. Satu kawasan bertanding sampai 10 orang, bertanding 10 PU. Kita tengok nama pun di mana dia orang. Parti kunci, parti jet aprik, parti ulo, parti pensil, macam-macam terlalu bahaya. Tapi nanti yang menang seorang aja. Yang menang inilah yang akan dilantik, akan diberi amanah menjadi wakil rakyat. Mana tak semua orang. Yang ini yang Nabi kata. Nabi menceritakan kepada kami bahawasanya amanah ini akan turun dalam lubuk hati orang-orang tertentu. Itu satu kefahaman itu. Kefahaman yang kedua ialah tak semua orang mampu
mampu memikul amanah. Ada orang memang dia mampu memikul sesuatu amanah. Dia mampu menjadi pengurusi surau, dia mampu jadi tok sidang, dia mampu jadi datuk penghulu, dia mampu jadi pemimpin ketua kampung, dia mampu jadi ketua polis, dia mampu jadi pegawai daerah, dia mampu jadi ini, dia mampu jadi itu. Adakah semua orang mampu jadi ketua polis? Semua orang mampu. Yang menyondol sampai mati itu mampu jadi ketua polis. Kalau dah mampu, kalau dah sabit salah dia habis lah. Bye-bye. Jawatan hilang, kerja hilang, tunggulah hukuman apa yang nak disabit, yang nak dijatuhkan. Kalau sabit kesalahan, masa ni boleh lagi lah baru dia ada ke mahkamah. Disebutkan pertuduhan. Tapi nak bicara tak bicara situ, boleh bicara mahkamah tinggi. 302 yang mahkamah tinggi. Tapi nak suruh bicara mana mahkamah sivil, mahkamah distrik. Tapi majistrik